saya pun Trump okey 22 juta berapa cukup lah 4 batang kayu saja. ya very straightforward ya. Itu Ariza pun cerita ada cukup itu ikhlas ya. Saya pula tanya Okey, doesn't matter. Kita tolak asal, kita tolak apa? Within business. Within business. Kita ada. Kita macam tu tak ada masalah. Saya tengok memang kita kita punya maksimum is like that. betul kita tadi Memang kita dapat shilling dia shilling dia situ. Cuma jadi Abang Zahrin baru tu mencari itu kita tu Abang kata jangan minta itu lah. Minta something. Minta cash, minta something. Sebab you have 10 million. You have 10 million. Take up the 2 million. Rasa banyak. Ini orang yang kita minta. Aku dah tengok lah. Tak berapa banyak. Aku bos ada bos dah orang. Ini dia tak boleh bapak pergi setiap mana. Bapak pergi setiap mana. Ini untuk dia ni ya. Ini pun nanti dah lah ni. Ini baik. Tadi benda tu ada. I suruh you look something like that. It's still open. Dia something like that. Something like that yang we can bring also that one and also this one. Kalau macam-macam tu ada businessman ada 30 juta buat 2 juta pun gigil jangan cakap tu kita pun buat sama you have that deal you take up the million rasa banyak tetapi sekarang saya ada 2 juta juga I know kalau kita buat your business kayu you know myself also important kayu buat masa ni ada sikit-sikit lah bukan banyak kita understand cuma bos cari juga ruang yang macam Zahrin ni bijak bukan kata bos tak bijak tak, macam dia abang kata dekat bos abang kata dia dapat lebih pada 2 tu tak ada tu yang dia sedikit ada lebih sikit I tell you yang masa maju the reason pasal aku tak bisa tell me masa maju saya masa maju tak bisa ada balik kita tadi dah ready mula-mula dia nak lepas tu dia increase lah dia buat jadi free baru kan tapi dalam Barisan Nasional dah ada sama ini fine mana ada standardise our standardization is good then the first project is gantung pada popular dan direct lah yang ditawarkan adalah 2 juta ya. Ini merupakan jumlah yang standard ya. Yang wakil kepada ahli parlimen Pakatan Rakyat khususnya PKR dia berunding dia nak minta lebih so ini dirakam tanpa disedari oleh mereka ya. So ianya bertujuan untuk membuktikan bahawa usaha membeli ahli parlimen memang pernah berlaku ya. Video ni lebih kurang dah setahun lebih lah, tapi kita dedahkan sekarang oleh kerana dekat dengan pilihan raya dan kita nak tunjuk wajah pihak yang berkuasa iaitu Barisan Nasional ya. Ini berlaku bulan berapa? Akan call offhand lah the exact date, tapi sebab a year plus dulu lah. I think maybe early of 2011 or late 2010 like that lah. Daripada apa yang telah disebut, saya rasa cukup jelas lah bahawa jumlah yang ditawarkan, jumlah yang disebut-sebut ya, apa yang nak diusahakan oleh pihak wakil ahli parlimen Pakatan Rakyat pun dia nak minta lebih, dia kata 2 juta tu mana cukup kan, dan sebagainya lah. Lalu akhirnya dia kata kalau nak lebih daripada itu
mungkin boleh dapat projek-projek daripada pihak kerajaan, ya, ataupun nego direct lah. Nego direct tu direct dengan dia punya orang yang ada kuasa untuk nak beri lebih lah, ya. Okey. So saya rasa tu yang kita nak jelaskan tadi. Kalau daripada gambar tadi, bawa masuk yang tengah, nak tunjuk siapa yang hadir. Lagi tengah. Ni. Okey. So ni yang dua ejen yang nak membeli ahli parlimen. Ini adalah wakil. Dua orang ni wakil pada ahli parlimen yang nak dibeli. Ini adalah reba kepada, saya rasa lah, kepada yang ejen tu, ya. So ni dua orang ni adalah ejen, dua orang ini adalah wakil kepada ahli parlimen. So, tu kita akan dedahkan kemudian. Ni kita akan buat pendedahan yang penuh pada hari Selasa, insyaAllah. Kat mana? Kemungkinan dekat parlimen ataupun dekat pejabat saya lah. Yang ni, ni dekat sebuah restoran yang di Lembah Kelang lah. Ya? TV dan mikrofon disembunyikan bila kita dapat tahu bahawa pertemuan ni nak diadakan. Berapa mikrofon ada? Mikrofon Cukup untuk dengar. cukup lah. Baik, ahli parlimen tu tak adalah wakil je. Wakil dia hantar. Okay. Rakaman ni dirancang lah. Kita rancang lah. Ya, tanya untuk background. Yang ejen tu berbangsa Cina ke atau Melayu? Melayu. Melayu. Satu tu orang utara jelas kan dia dengar suara dia. Satu lagi seorang tu. Dia orang ni NGO. Dia banyak. Memang dia NGO yang mendakwa lah. memang dia orang ni orang NGO lah. Orang NGO. Dia banyak sekarang ni, UMNO ni dia banyak buat kerja melalui NGO lah. Dia benda-benda yang jahat-jahat ni dia outsource kepada NGO lah. Dua ahli parlimen still Seorang ahli parlimen. seorang. Dua orang wakil kepada seorang ahli parlimen yang nak dibeli. Dia orang dah ada senarai, they have a target, they have a group that they have identified. Dia orang dah kenal pasti ni ada dalam 15 ahli parlimen yang dia rasa boleh dibelilah, boleh kau tim lah, boleh runding lah, dan ni dia nak dia jumpa satu persatu. So selepas pendedahan ini, insya-Allah yang ahli parlimen lain yang telah ditawarkan, ya. Di antara mereka saya rasa you orang pun pernah dengar kan, yang daripada Manika Basagam, ya. Dia pun kata dia pun pernah ditawarkan. Lepas tu Hirtoyo kata bukan dia yang ditawarkan tapi dia yang minta, kan. Tapi ini merupakan bukti bahawa memang dia orang ni dijadikan sasaran lah. Dia orang rasa yang mana dia orang rasa yang ada weak link tu, orang inilah yang akan didampingi dan diberikan tawaran, ya. Dan dia punya standard price as according to apa yang disebut ialah 2 juta. So sebelum video ni dah ada yang lompat tak? Sebelum video ni dah ada? Tak ada lah. Bagi selasa Dia sebut Zarin tadi kan. ada yang bawa MP tu ke? Kita akan tunjuk the full video first. Adakah MP tu Bukan the full, I mean the video. Ini still picture je kan. Kita akan tunjuk the video dan a few more excerpts, petikan-petikan yang tertentu, termasuklah yang penghujung tu, go direct jumpa siapa tu pun kita akan dedahkan. Kemungkinan bawa MP tu ada. MP yang mana? Wakil MP UKR. Yang nak dibeli ni. Yes. Dia harusnya dia akan hadir lah. Pasal dia akan anu. Ya. MP PKR. Pakatan Rakyat PKR MP. PKR MP. Maknanya NGO tu dia ada cakap tak yang dia nak beli suruh masuk kepada BN lah dia sebut. Kalau dia lompat tak semestinya masuk BN, jadi bebas pun boleh. Tapi pokoknya keluar Pakatan Rakyat. Tapi tak sebut lagi masuk ke mana. Tak semestinya. Yang daripada yang lompat sekarang ni pun, yang telah lompat pun semua jadi bebas. Kononnya tu lebih bermaruah lah kononnya.
Jadi macam mana kamu merancang semua ni? MP tu beritahu parti dan lepas tu parti yang merancang. Kita dapat maklumat lah. Daripada MP atau daripada kita dapat maklumat lah. Itu tak boleh dedah banyak sangat lagi. So kita dapat tahu dia orang nak bertemu, dia nak berunding, dia nak buat tawaran, maka kita siapkan tempat untuk dia. Inilah dia punya Malaysian punya politics ya. But you nak confirm yang PKM MP itu inform lah. Yeah. Inform of what? Of the taping. Of the place the rundingan will take place. Whether I don't want to say that he's involved lah with this taping lah. Setting up lah, yes, you know. I don't want to confirm that he is involved. So the MP is a male. Yeah, male MP. But he may not be aware lah. He may not be aware of the taping. He himself, the wakil-wakil ni pun may not be aware of the taping. So mana dapat tip? Ya? Tip ni dapat di mana? Itulah kita dapat tahu lalu kita set lah. Kita pasang kita punya mission invisible lah kan. So is this MP still a pakatan? Yeah, they failed lah. So fortunately masih ramai yang tak sanggup untuk jual. So so this is not a setting up. I mean this is not a set up like you say from the wakil MP side. So they are really genuinely discussing price for hopping out. Yes. Okay. So Abi, yang dua wakil PKR tu still tak mesti lagi bergerak dalam parti ke? Yeah, still. I'm not saying that they are involved or not involved lah. Yeah. What I'm just saying is that we have the tape. We were informed. We took the tape. So the rundingan price is a genuine. Yes, it's a genuine. They're genuinely discussing on how much you're willing to pay. And those involved in the video themselves doesn't know the taping is going on. Okay. Is the wakil MP still working with them? Yeah, still. He's also acting on instruction from the MP lah. He's also working on instruction from the MP to negotiate lah. Whether negotiate tu betul-betul pasal nak lompat ke tak tu lain cerita lah. But to negotiate, to put the figure 10 million, 20 million, 30 million. Mana rundingan 10 million tu tak tahu nak betul-betul teknikal. Dia nak tengok lah jauh mana yang sanggup kan. Mungkin ada ini betul-betul minat, mungkin tak. Tapi untuk program ini ataupun untuk sesi ini memang dia arahkan dia punya wakil untuk negotiate. Try to get the best price by highlighting that Zahrin got better, Bangsa Maju pun got better, so on so forth lah. On average berapa yang ditawarkan hari ini? According to this video, dia kata standardized 2 million. That's the offer that dia boleh offer. Kalau nak lebih, kena direct. Jumlah ahli parlimen yang ditawarkan berapa orang? Dia orang ada senarai. Saya difahamkan dalam yang disebutlah lebih kurang dalam 15 nama ada dalam. Mungkin YB ada pandangan YB kenapa dia target ahli parlimen, kenapa tak adun? Oh. Dapat 2/3 kat Dewan Parlimen. Future Yalah dia dia nak mungkin setakat ni yang dia ialah ahli parlimen. Adun pun ada juga. Ada juga. Not just MPs. All the wakil rakyat lah, the YBs. Ya. Dekat Selangor kalau adun yang kalau nak jatuh they need more than 8 lah. Susah lah sikit kan. Kalau dekat Kedah they will need quite juga lah, I think about 4 or 5 kan. So mungkin yang Perak tu dia dapat
And that's okay lah. So yang parlimen ni di antara basically apa yang dia nak ialah nak dia punya main effect is that kalau orang lompat, the public lose confidence in the party. Kan? That's it. Dan diorang memang diorang target PKR. Because PKR is what they consider as the orang yang ada ahli parlimen yang baru. So dia ni weakling. So kalau dia boleh hilangkan confidence of the public to one of the parties in Pakatan Rakyat is sufficient. Tak payah dia nak dengan PAS ke, dengan DAP ke, dia tumpu pada PKR saja pun, orang dah hilang keyakinan dengan PKR pun, that will be sufficient to create loss of confidence towards Pakatan Rakyat itself. Lalu orang semua tak undi calon daripada PKR. Kenapa? Tak boleh percaya, kan lompat, no point. Ya, dan ataupun PAS dengan DAP akan bergaduh, ya. Because orang PKR ni semua lompat, ya. So tak boleh percaya, ya. That this is the strategy, ya. The seat itself may not be as important, ya. Sama ada dia boleh dapat 2/3 majority ke tak ke tu, ni at this point in time not that critical. Tapi is the image dan the confidence of the voters towards the party. Itu yang paling penting, ya. And of course between the component parties in Pakatan Rakyat. Kalau tengok orang PKR banyak lompat, lalu PAS akan kata this time around jangan beri kursi pada PKR lah, kan PKR ni dia semua lompat. DAP pun akan kata begitu, lalu kita akan bergaduh lah. That's one. And then of course the other one is at the public punya level lah, yang mana orang public kata tak boleh percaya kalau PKR punya calon lompat. Then Pakatan Rakyat will fail. That's the objective. That's why they're willing to pay so much. You pay 2 million, you get a budget of 200 billion. So what is 2 million? You get the national budget of 200 billion. That's what the government is entrusted with. You can get back your 2 million like that. 10% of 200 billion is 2 billion. You're just spending 2 million. 1,000, 1/1000. Oh, I think can I confirm again? The video taken by PAS or PR? PR. PR. All the details ni will be anulah. And what is your role in this? What is my role? Yeah. Currently making the press conference. Are you the mastermind of Many masterminds. Ramai yang mastermind. Cannot work if only one or two. Ramai yang terlibat. Boleh kata ni memang pimpinan dah tahu tak? Pimpinan PAS pun tak tahu bahawa ini aku dedahkan. So, diorang akan beritahu pada pimpinan PAS. Ini lebih kurang sebagai satu kumpulan dalam Pakatan Rakyat lah. Kita work together. YB, based on isu semasa kekinian, YB rasa adakah Pakatan Rakyat akan terus mampu memerintah selama? Ya. Saya rasa bahawa cara Barisan Nasional sekarang ni bertindak banyak membantu kita. Sebagai contoh, isu PTPTN, penafian pinjaman PTPTN kepada pelajar-pelajar UNICEF tidak akan menyebabkan orang bertambah menyokong Barisan Nasional. Masyarakat kita ni bukan masyarakat macam tahun 70-an ataupun 80-an. You tak boleh nak paksa orang undi you dengan menakut-nakutkan mereka, tak nak beri pinjaman, tak nak beri beasiswa, ya. Kalau you tak sokong anak you, kita tarik balik beasiswa. Kalau zaman dulu-dulu orang akan sokong atas sebab takut. Sekarang ni you bertindak dengan cara yang sebegitu akan menyebabkan orang lagi menolak Barisan Nasional. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, bila dia menafikan pinjaman PTPTN kepada pelajar-pelajar UNICEF, dia mengkhianati kepentingan orang Melayu. Kerana pelajar-pelajar dekat UNICEF ni 90% lebih adalah pelajar-pelajar Melayu. Bila dia tak beri pinjaman ni, maka membuktikan UMNO tidak memperjuangkan kepentingan Melayu. Mereka memperjuangkan kepentingan UMNO itu sendiri.
dan dia sanggup mengorbankan mahasiswa dan masa depan golongan muda Melayu semata-mata untuk nak menunjukkan bahawa Pakatan Rakyat ni kononnya cakap tak serupa bikin, kononnya lah. Tetapi Pakatan Rakyat memang tak boleh laksanakan dasar pendidikan percuma selagi mana kita tak ada kerajaan pusat, kan? Kerana dasar itu, pendidikan percuma adalah dasar untuk kerajaan pusat. Kalau kita ambil alih kerajaan pusat, kerana bila kita ambil alih kerajaan pusat, hasil minyak sebanyak 90 bilion semuanya adalah hak rakyat dan boleh digunakan untuk menjamin pendidikan percuma, kerana kita memberikan keutamaan kepada persoalan pendidikan, ya. So usaha mereka untuk menemplak Pakatan Rakyat sampai ke tahap dia sanggup mengorbankan masa depan pelajar-pelajar Melayu di UNICEF. So ini adalah bukti bahawa UMNO sanggup khianat kepentingan orang Melayu demi kepentingan politik UMNO. Ya? Betul? Setuju? Oh, baguslah tu. Okey, boleh undi. So kalau ditanya boleh tak kita menang Selangor, insya-Allah kita menang. Berapa persen dia YB? Saya yakin kita akan tambah kerusi. PAS akan dapat, sekarang ni kita dapat 8, dalam pilihan raya yang akan datang kita akan dapat paling kurang 12. Paling kurang 12. InsyaAllah. So kerusi kita di negeri Selangor ni daripada 36 akan mencecah 40. Currently Pakatan Rakyat ada 36. We are short of the 2/3 majority. But in the next election, we will insyaAllah win 40 and get the 2/3. Ya? Setuju kan? Ya. Dan Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim dia baru umumkan penurunan cukai pintu 25% untuk rumah kos rendah. Itu adalah hasil daripada penjimatan projek sampah. So dulu kita beri kepada Alam Flora kenakan pembayaran yang tinggi. Sekarang ni bila kita dah buat sendiri, kita dapat jimat for the whole of Selangor about 100 million. Penjimatan ini kita beri balik kepada rakyat Selangor dengan kita kurangkan cukai taksiran, ya, bagi rumah-rumah kos rendah sebanyak 25%. Kalau kita dapat penjimatan yang lebih, kita akan kurangkan lagi, ya. We are fulfilling. Orang UMNO Barisan Nasional dia kata kita tak laksana manifesto sepenuhnya. Kita laksana setakat mana yang kita mampu dalam keadaan kita tak dapat bantuan daripada kerajaan pusat. Dulu bila kita prepare our manifesto, kita menganggap bahawa kita akan dapat a certain amount daripada kerajaan pusat. What we anticipate, kita tak dapat. Oleh kerana itu, kita tak dapat laksanakan manifesto kita sepenuhnya. Tetapi dengan pentadbiran dan pengurusan yang lebih cekap, kita dapat jimat duit, dapat tambah pendapatan, dan oleh kerana itu kita akan laksanakan, ya, kita dapat laksanakan sebahagian besar daripada manifesto kita, ya. So that's why saya rasa yakin kita akan menang balik negeri Selangor. Dan itulah sebabnya sampai hari ini tak lagi diubarkan parlimen, ya. Dan diorang pun tahu Selangor separate. PAS Selangor sokong keputusan kerajaan negeri Selangor untuk bubarkan DUN berasingan daripada parlimen, ya. Kita sokong kerana itu akan menyulitkan lawan kita, iaitu BN. Video tadi tu, is only still photo ke ada video? Ada video. Ni untuk for today kita tunjuk yang still photo. We want you to expose this
then we want to see the reaction. Then on Tuesday we Is will the expose. hidden camera or CCTV? Just now you said hidden. Either or lah. Durasi penuh video tu berapa? 3 jam. 3 jam. Tapi kita takkan tunjuk semualah. Kita ambil dia highlight. Yang bahagian yang dia sebut tentang senarai, yang dia dah zero in, berapa ramai, yang dia rasa dia boleh ya. Tadi yang ujung tadi tu saya kata orang, mungkin bukan orang lah Memang apa yang ditulis tu betul lah, ruang lah. Ruang bukan orang ruang lah. Maknanya bila dia sebut dia nak duit lebih tu. So dia kata kamu cuba dapat ruang macam Zahrin lah. Zahrin tu pandai, kamu kena dapat ruang seperti mana yang Zahrin. Tapi yang tadi tayangkan 3 minit kan? 4 minit. 4 minit Kenapa panas Aircon padam? Ini tak. Yang ini off. Ini dah on. Sana kan? Sini punya aircon tak ada. Panas. Okey. Tapi komen sikit tentang Kadir Syifazi tubuh ikatan. Dari sudut apa tu? Ya, daripada sudut PAS. Tan Sri Kadir Syifazi telah menubuhkan pakatan dan lancarkan ikatan. Itu adalah bukti bahawa dia sudah memutuskan hubungannya dengan UMNO dan Barisan Nasional lah khususnya. Sebab mengapa dia tubuhkan parti yang tersendiri dan tidak memasuki PAS dan PKR ataupun DAP itu adalah atas sebab-sebab perkiraan politik dia sendiri, di mana dia merasakan bahawa masih ada lagi a niche market yang tidak dapat ditawan oleh parti-parti yang sedia ada, maka dia perlu tubuhkan parti baru. Tetapi hakikatnya matlamat di sebalik penubuhan parti itu adalah untuk bersama dalam usaha menjatuhkan kerajaan Barisan Nasional yang telah memerintah Malaysia selama 55 tahun. Ianya merupakan satu usaha yang dialu-alukan dan bagi saya mengharapkan bahawa dia akan dapat mengenal pastilah satu kaedah untuk bekerjasama dengan parti-parti di dalam Pakatan Rakyat untuk menghadapi pilihan raya yang akan datang. MalaysiaKini.com. Pada Malaysia Kini. Pada Malaysia Kini.